Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua murid. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk membincangkan satu tajuk, yaitu peraturan bilik sains. Terlebih dahulu kita lihat kepada kepentingan peraturan bilik sains. Yang pertama ialah aktiviti dapat dijalankan dengan teratur dan lebih berkesan. Jika kita mengikuti peraturan yang terdapat di dalam bilik sains, segala aktiviti yang kita rancang akan lebih teratur dan lebih berkesan. Seterusnya, mengelakkan kerusakan kepada alat radas, mengelakkan kecederaan atau kemalangan, untuk memastikan bilik sains sentiasa bersih dan kemas, dan pengudaraan yang bersih dalam bilik sains. Peraturan bilik sains ada dua perkara yang perlu dititik beratkan, yaitu perkara yang perlu dipatuhi, yang kita perlu ikut, dan perkara yang dilarang, yang kita tidak boleh lakukan di dalam bilik sains. Perkara yang perlu dipatuhi. Yang pertama ialah masuk ke dalam bilik sains dengan kebenaran guru, buka cermin tingkap dan pasang kipas. Selepas kita masuk ke dalam bilik sains, kita perlu membuka cermin tingkap dan memasang kipas. Ini untuk pengudaraan yang baik, yang bersih. Seterusnya kita jalankan aktiviti mengikut arahan guru. Menyalakan peluru bansen dengan cara yang betul. Cara yang betul ialah dengan menggunakan pemetik api. Ikat rambut dengan rapi ketika mengendalikan eksperimen. Sebab apa? Supaya kemalangan tidak berlaku, kecederaan tidak berlaku ketika mengendalikan eksperimen. Karena rambut yang tidak kemas, yang mengurai, kadang-kadang mungkin disambar oleh api dari peluru bansen, boleh menyebabkan kecederaan. Bahan buangan cecair dibuang ke dalam sinki dengan air yang mengalir. Mengapa? Bahan buangan cecair, kadang-kadang kita menggunakan bahan kimia, bahan buangan yang berbahaya, contohnya asid yang kuat. Jadi apabila membuang bahan ini perlu dengan air yang mengalir supaya tidak mencederakan. Seterusnya, bahan buangan pepejal dibuang ke dalam tong sampah. Bahan buangan pepejal perlu dibuang ke dalam tong sampah, jangan buang dalam sinki, karena ia mungkin boleh menyumbatkan sinki itu. Memadam bahan terbakar sebelum membuang ke dalam tong sampah. Jika kita menggunakan bahan yang terbakar atau masih berbara, kita perlu memadamkan dahulu untuk mengelakkan kebakaran berlaku, kecederaan dan kemalangan. Seterusnya, laporkan kepada guru jika berlaku kemalangan, kecederaan atau kerusakan. Katakan ada tabung uji yang pecah. Jangan dahulu bersihkan, kena laporkan kepada guru dahulu, supaya tabung uji yang pecah itu boleh dibersihkan dengan betul, tanpa mencederakan sesiapa. Seterusnya, gunakan peti pertolongan cemas dengan bantuan guru. Ini jangan pandai-pandai.
Jangan pandai-pandai kalau ada yang cedera tiba-tiba kamu ambil saja peti pertolongan cemas dan gunakan. Sebab dalam peti pertolongan cemas itu ada bahan-bahan yang boleh digunakan untuk merawat luka, ada juga yang tidak boleh. Ada yang berbahaya pada luka. Oke, jadi mesti dengan bantuan guru. Seterusnya, susun, korusi, dan kemas bilik sains sebelum keluar. Oke, supaya bilik sains sentiasa bersih dan kemas. Oke, perkara yang dilarang pula. Perkara yang dilarang adalah bergurau dan berlari di dalam bilik sains. Tidak boleh bergurau, tidak boleh berlari-lari. Kenapa? Supaya untuk mengelakkan kecederaan ataupun kerosakan alat radas dalam bilik sains. Oke, makan dan minum di dalam bilik sains. Ini pun dilarang. Kenapa dilarang? Sebab bilik sains ada bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya jika tertelan. Jadi jika makan dan minum di dalam bilik sains dan makanan itu minuman tercemar dengan bahan tersebut boleh menyebabkan mungkin keracunan makanan. Jadi tidak boleh makan dan minum di dalam bilik sains. Oke, menyentuh, menghidu atau memasukkan sebarang bahan ke dalam mulut tanpa kebenaran guru. Ini jangan lakukan. Jika dengan kebenaran, katakan eksperimen asid alkali, merasa makanan. Jika dibenarkan baru buat. Oke, seterusnya membawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Oke, jangan bawa keluar peralatan sains tanpa kebenaran guru. Jika ingin membersihkan peralatan sains tersebut di luar, mesti minta kebenaran dahulu dengan guru, baru boleh bawa keluar. Oke, juga harap apa yang kita bincangkan pada hari ini semua boleh ingat, boleh paham, dan seterusnya diamalkan ketika berada di dalam bilik sains. Dan itu sahaja, kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.